qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Mustikah hadis kita, iaitu malam ni kita baca hadis yang kelima. Hadisnya yang berbunyi an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub faqala rajulun inna hadhihi mau'izatun muwaddi'in famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa inna 'abdun 'absiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatin umur fa innaha dhalalatun faman adraka dzalik minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Maksud hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati dan mengingati kami pada suatu hari lepas sembahyang subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata dan menjadikan hati mereka gementar. Lalu berkata salah seorang laki-laki di antara kami, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Maka apakah pesanan yang Tuhan hendak pesankan kepada kami, ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintah kamu, sekalipun dia seorang hamba abdi bangsa Habsyi. Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak, dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu. Jauhkanlah diri dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu, siapa di antara kamu yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah dia menurut jalanku dan jalan khulafaku yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah petunjuk. Pegang teguhlah kamu kepadanya dengan sesungguhnya. At-Tirmizi. Dan riwayat daripada Abu Daud, ya, wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang kita baca tadi, dia kata fa innaha wa iyyakum muhdatsatin umur fa innaha dhalalah. Kan, yang ini Abu Daud pula mengatakan iyyakum muhdatsatin umur fa inna kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang baru itu maksudnya dikatakan bid'ah. Bid'ah itu ialah dhalalah, sesat. Okey, itu maknanya. Jadi perbahasan hadis ini, yang pertama menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia memberi kuliah lah, kita kata kalau zaman kita ni kan, lepas sembahyang subuh kan, kuliah lah, ya. Zaman kita lah, zaman Rasulullah tak tahu dia panggil apa, tapi kita selepas sembahyang subuh kan. Jadi Rasulullah SAW bercakap, ya, kepada sahabat-sahabat, dia menasihat lah, memberi
orang kata nasihat dari segi tentang melaksanakan agama, kan? Sebab nak melaksanakan agama di muka bumi ini satu benda yang sangat sukar, ya. Dia kena perlu kepada jihad yang tinggi, ya. Jadi nak beri semangat kepada sahabat-sahabat ketika itu, ya. Jadi atas perkara yang disampaikan itu di hadis ini, ya, maksudnya dalam kitab ini mengatakan bahawa Rasulullah itu seorang rasul. Dan seorang rasul ni dia mesti orang kata bercakap tu ataupun seorang ahli dakwah lah. Kalau dia lagi da'i, dia kata da'i baligh, sebab dia tugas dia baligh, menyampaikan. Dari segi da'i dia tu nak menyampaikan dakwah itu mempunyai orang kata percakapan ataupun percakapan yang elok, yang cantik, ya. Dari segi bahasa, dari segi orang kata macam-macam lah, ya, untuk supaya, ya, menambat hati, ya, orang-orang yang didakwahkan, kan. Jadi sifat Nabi Muhammad SAW tu di sana, kalau kita ibaratkan merupakan seorang ahli pidato yang hebat lah, kita katakan begitu, seorang ahli pidato yang sangat hebat. Maksudnya dalam apa yang diceritakan tadi, ada yang mendengar itu dalam keadaan yang menangis, kan? Ada yang mendengar itu dalam keadaan hati mereka tu macam gerun, takut, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi sehingga kan apa yang dicakap tu sehingga kan hati yang keras tu menjadi lembut. Maksudnya hati yang keras ada kepada seorang tu menjadi lembut, ya. Sebab tu mungkin keras tak boleh sebab dia menangis, kan, tapi bila dia lembut tu maksudnya menangis. Yang orang kata mungkin yang kita katakan yang takut-takut, kan, jadi berani, begitu keadaan. Semangat yang dibagikan Rasulullah SAW kepada sahabat. Mungkin ada yang lalai sikit ke, yang cuai sikit ke, jadi dia akan jadi tekun, rajin, kita katakan begitu, ya. Jadi maksudnya ucapan Rasulullah SAW itu merupakan satu ucapan yang bersemangat, kita katakan, yang memberi banyak nasihat lah kepada sahabat kita ke itu, dari sudut maksudnya apa topik kita tak tahulah, tapi dari sudut perbincangan mengenai kehidupan beragama, itu yang lebih jelas lah kita katakan, ya, bagaimana kita nak melonsuri agama dalam kehidupan kita ini, kan. Dan bila keadaan itu, maka salah seorang daripada laki-laki, ya, daripada kalangan sahabat itu bertanya Rasulullah. Jadi dia kata Rasulullah ni bila bercakap, bersemangat, ya, bersungguh-sungguh mengingatkan kami, memberi semangat kepada kami dan sebagainya, apa yang Rasulullah nak pesan hakikatnya ni? Apa yang Rasulullah nak pesan kepada kami ni? Seolah-olah Rasulullah ni tak lagi dah ada di sini. Contohnya begitulah disebutkan. Jadi Rasulullah kata, usikum bitaqwallah. Jadi aku nak menasihatkan kamu, nak mewasiatkan kepada kamu bahawa bertakwalah kepada Allah. Itu hadis ini, ya. Nak menceritakan kepada kita tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut takwa ni, tak payahlah kita nak hurai panjang-panjang, ya. Mudah sajalah takwa tu, iaitu ikut apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah tegah. Itu takwa. Dalam khutbah Jumaat selalu kita dengar ittaqullah, ya. Tu dalam khutbah Jumaat kita dengarlah apa yang disebutkan dengan takwa itu. Jadi ringkasnya begitulah. Dikatakan takwa ni mana ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disuruh buat, maksudnya yang ditegah jangan buat. Itu takut. Takut apa? Takut hak yang disuruh tu tak buat. Takut hak yang ditegah tu buat. Itu yang maksud takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Sebab bila takut yang disuruh tak buat, berdosa. Maka ganjarannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut juga maksudnya melakukan perkara yang ditegah kita buat, berdosa juga, kan. Jadi maksudnya akan mendapat ganjaran ataupun siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud takut di situ, kan. Okey, ya.
Itu isu yang kedua, nak menceritakan tentang takwa, ya. Kemudian dalam bab yang ketiga, isu yang ketiga menceritakan tentang takwa, usikum bi taqwallah was-sam'a wat-ta'ata. Dan kamu kena dengar dan kamu kena taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Wa inna abdun absyiyun. Kalau sekiranya pemimpin kamu itu seorang habsyi, seorang yang hamba. Abdun, hamba yang kita kan hamba habsyi lah, ya, hamba habsyi, seorang hamba yang keturunannya rendah lah ketika itu disebut hamba tu, kan. Dibandingkan kalau orang Mekah ketika itu, bangsa Quraisy itu bangsa yang mulia lah. Bangsa Quraisy itu bangsa yang mulia, bangsa Nabi Muhammad SAW itu bangsa yang mulia, Quraisy. Ya, ada lagi lah banyak Jurhumnya dan sebagainya. Tapi Quraisy itu bangsa yang mulia. Tapi Habsyi ni maksudnya hamba Allah yang hamba lah, kita katakan. Jadi maksudnya Allah, Rasulullah tekankan tentang takwa kepada Allah, kemudian diikuti dengan taat, dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin kamu itu seorang daripada rendah martabatnya, kita katakan, mungkin hamba Habsyi rendah lah, ya, kena taat. Jadi di sini ada perbincangan lah, taat itu bukan taat membabi buta, taat berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi kalau pemimpin tu dia melaksanakan perintah yang dilaksanakan, yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai modelnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Rasulullah buat, ya, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pemimpin itu diiktiraf sebagai pemimpin yang wajib ditaat dan wajib dengar apa yang disuruhnya, apa yang diarahnya. Itu wajib taat kepada pemimpin yang macam itu. Kalau pemimpin yang tidak menggunakan, kita kata yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pasti tak wajib taat. Kalau seorang isteri, kita katakan wajib taat kepada suami, tapi suami yang macam mana dia kena taat? Misalnya suami yang melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, yang memberi hak-hak kepada isteri yang sepatutnya isteri dapat, kan? Itu baru boleh ditaat, ya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan apa yang hak sepatutnya isteri dapat, ya, maka dia suruh taat, maka itu tak wajiblah taat, ya. Dalam bab perkahwinan dia kata boleh minta keluarlah, walaupun ikatan tu dipegang oleh suami, ijab kabul tu maksudnya suami yang pegang talak itu, tapi maksudnya boleh minta talak itu, boleh minta keluar lah, maksudnya boleh quick lah, maksudnya, ya. Kenapa? Kerana kamu tak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tanggungjawab kamu sebagai seorang pemimpin. Itu seorang pemimpin, itu suami. Suami itu rijal qawwamuna 'alan nisa, kan. Suami, itu peranan kamu. Jadi kalau kamu tak ikut peranan kamu sebagai seorang suami, maka aku tak wajib taat. Yang wajib taat yang dimaksudkan takwa Allah dan was-sam'a wa ta'ati ini, di sini kata Nabi, iaitu mereka yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bila dia dilantik menjadi khalifah, dia kata kepada sahabat-sahabat, taat kepada aku selagi mana aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tak taat kepada Allah dan Rasul, maka jangan taat kepada aku. Tu ada cerita mengatakan Umar Al-Khattab bangun dengan pedangnya, ya, angkat pedangnya. Pedang ni yang akan meluruskan kamu, katanya. Meluruskan maksudnya meluruskan pemerintahan, pelaksanaan yang betul yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu yang dimaksudkan dengan taat di sini. Walaupun dia seorang pemimpin, tapi dia layak sebagai seorang pemimpin. Layak dia sebagai seorang pemimpin. Kalau hari ini kita tengok ramai pemimpin yang muda, kita katakan muda, pemimpin tu dia muda, ya. Kalau banding dengan orang yang berumur, dia muda, tapi ada kelayakan bagi dia untuk menjadi pemimpin. Ada karisma kepimpinan kepada dia, maka dia layak menjadi pemimpin. Sebab tu zaman Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW melantik panglima-panglima perang, ada daripada kalangan pemuda-pemuda yang muda, kan, yang muda. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada kelayakan, kemampuan yang ada kepada seorang pemimpin, yang mana tadi pemimpin yang kita kena taat, yang kita kena dengar apa yang diarahkan oleh pemimpin tadi. Tapi kalau pemimpin itu tak, ini maksudnya mengenai pemimpin di sini, ya, cerita dia. Kemudian fa innahu man yakhsha minkum yara ikhtilafan katsira. Nabi sambung lagi, Nabi kata
ya, bahawasanya dia kata siapa yang hidup selepas aku, selepas Nabi ni, Nabi wafat, tak ada lagi siapa ikut selepas aku, dia akan dapat melihat banyak ikhtilaf, maknanya pendapat, perselisihan pendapat, ikhtilaf, perselisihan pendapat. Ini akan banyak. Mungkin hari ini pun kita tengok banyak lah perselisihan pendapat dari segi akidahnya, dari segi amalan tauhid, amalan beragamanya, kita katakan banyak ikhtilaf macam-macam. Ya, kalau kita tengok di sana ada tentang sujud, ada tentang apa, tu baca apa ni selepas sembahyang, bila sembahyang subuh tu, ya, kita kena baca, ya, apa dia, kena, kalau kita adalah perbezaan itu, macam kita kena baca doa kunut, kan, doa kunut, kan, ada pula pendapat mengatakan tak payah baca doa kunut, kan, itu ikhtilaf pendapat. Tapi ikhtilaf yang macam itu tidaklah boleh menjejaskan kepada perkara-perkara hukum, kan. Jadi kalau boleh menjejaskan perkara-perkara hukum dari segi i'tikad, maka itu ditolaklah kalau ikhtilaf yang macam itu. Jadi ikhtilaf ni maksudnya pendapat-pendapat yang mungkin pada dasarnya dilaksanakan tapi tidak merosakkan akidah itu. Jadi banyak ada ikhtilaf hari ni, ya, kita banyak hari ni, kan, berlaku perkara-perkara itu. Kalau bab-bab akidah ni banyaklah. Jais sendiri pun kita tengok, ya, kerajaan negeri Selangor, ya, Jais sendiri pun tengok berapa dah kumpulan-kumpulan dari segi i'tikadnya, dari segi i'tikadnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan agamanya, tauhidnya, kan, kita katakan, ya, jadi berapa banyak dah kumpulan, berpuluh-puluh yang telah dipatuah haram, maknanya yang dipatuah sesat, ya, kerana apa? Kerana tak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dah hadis yang kita baca mula-mula itu cerita tentang Al-Quran. Kita wajib percaya kepada Al-Quran. Ya, jadi maknanya pegang Al-Quran itu dalam hadis yang kita baca sebelum ini, macam mana Quran itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak pegang Quran, putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pegang Al-Quran, dia kata. Dan dia kata pula siapa yang pegang Al-Quran akan dapat petunjuk. Siapa yang tolak Al-Quran, dia akan sesat. Itu satu, kan? Kemudian begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, kan? Siapa yang tolak hadis, mana kata sesat, ya. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan hadis, ya, itu mesti ada hadis yang menjelaskan sebelum itu. Maka hadis mengatakan bahawa tidak akan sesat seseorang itu sekiranya dia menggunakan dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis. Selama mana dia tak akan sesat. Jadi maksudnya hadis Rasulullah SAW. Jadi Quran satu, yang kedua hadis. Dan hadis yang ketiga yang berikut ni kita akan sambung lagi apa dia? Iaitu sunnatil khulafa'il mahdiyin. Ya, sunnah yang dilakukan oleh khulafa' al-mahdiyin, khulafa' yang 4, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Jadi ada juga zaman Nabi, ya, Nabi tak buat, tapi zaman sahabat tu sahabat buat. Zaman Abu Bakar buat, Nabi tak buat. Zaman Umar buat, tapi Nabi tak buat, kan, zaman itu. Jadi Nabi kata di sini sunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyin, sunnah aku dan juga sunnah khulafa' aku. Apa yang khulafa' aku buat, macam mudah kita tengok, iaitu tentang sembahyang tarawih lah. Zaman Nabi dia tak buat sembahyang tarawih berjamaah di masjid, tapi zaman Sayyidina Umar dia kumpulkan buat di masjid untuk nak mengimarahkan masjid ataupun nak meninggikan syiar Islam itu dari segi pelaksanaannya kepada orang-orang yang bukan Islam, nak memeriahkan, kita katakan begitu, ya. nak biahkan suasana itu. Oh, ini suasana Islam, ya. Kena berjamaah, kita suasana Islam, nak biahkan keadaan itu, kan. Jadi itu dia katakan ni yang dikaitkan dengan, jadi Nabi kata siapa yang hidup selepas dia akan banyak melihat tentang ikhtilaf ni, pendapat-pendapat yang macam ini, perbezaan pendapat ini, kan. Kemudian dia kata lagi, diingatkan kepada kita, dia kata perbezaan pendapat ini, jadi kena hati-hatilah, hati-hati
Hati-hati ni maksudnya macam mana? Hati-hati ni mestilah berpandukan kepada Quran dan hadis. Walaupun dia beza pendapat, tapi rujukannya mesti Quran dan hadis dan juga sahabat-sahabat yang 4 ni. Dia kata wasunnati wasunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dia kata, yang diingatkan, pegang, dia kata benda ni. Dia kata, ya, pegang sungguh-sungguh. Maksudnya jangan lepaslah, maksudnya pegang sungguh. Berpandukan betul-betul dengan ini, dengan Al-Quran, sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa' al-mahdiyyin. Itu sebagai urang ringkas lah berkenaan dengan apa yang hadis ini nak sampaikan kepada kita. Kan? Jadi dalam perbincangan ini, ya, kalau kita ambil dari sudut kita katakan kita ambil tentang kepimpinan, ya, kepimpinan, kita katakan tentang kepimpinan yang akhir sekali kita tentang kepimpinan. Tentang dia kata tentang ingatan Rasulullah berkaitan tentang berlakunya pendapat tadi kan, amaran baginda tentang berlakunya perselisihan tu. Itu kita kena ambil perhatian, ya, di kalangan umat Islam. Jadi amaran yang telah diberikan oleh Rasulullah itu yang disebutkan tadi itu telah berlaku, ya, berlalu dan menjadi kenyataan. Jadi benda tu dah berlaku. Rasulullah dah 1400 tahun dah berlaku dah, dan menjadi kenyataan hari ini. Hari ini jadi kenyataan, benda tu ada. Bukan hanya yang Nabi kata tak wujud, tapi benda tu dah wujud. Nabi kata 1400 tahun dulu, tapi benda ni dah wujud hari ini. Dah banyak dah berlaku tentang ikhtilaf, tentang perbezaan pendapat ini. Orang-orang Islam yang telah punya mengalami persisihan sama sendiri, dia kata. Ni hari ini kita tengoklah orang Islam, ya, sama ada dalam soal-soal i'tikad, kepercayaan dan amal ibadat, maupun dalam soal-soal politik yang disebut. Dalam soal i'tikad, dalam soal amal ibadat, itu berkaitan dengan agama lah, dan juga dalam soal-soal politik tentang pengurusan kehidupan, ya, pengurusan kehidupan di dunia ini, yang kita minta kehidupan dunia tu baik, akhirat tu baik. Rabbana atina fid dunya hasanah tu baik, kan? Dia itu berdasarkan pada soal-soal politik, bagaimana kita nak susun atur, kan? Ya, jadi mungkin, ya, ini perkara yang dibahaskan tentang, yang diingatkan kepada kita tentang dikatakan perselisihan yang berlaku ini. Kalau kita tengok hari ini dari segi politik, memang, ya, mungkin kita kata dalam masjid tak boleh kita cakap pasal politik, ya, tapi sebenarnya dalam Islam ada menceritakan tentang politik. Kita hidup berumah tangga berpolitik, kan? Suami dengan isteri berpolitik, sebenarnya itu mengurus. Politik ni memang mengurus. Bagaimana kita nak menguruskan sesuatu tu supaya berjalan dengan baik, berdasarkan kepada keperluan semasa. Kalau kita hidup di dunia ni, keperluan masa Nabi itu berbeza, bagaimana pemerintahan Nabi berbeza, keperluan pada masa ini berbeza, kan? Jadi bagaimana nak susun atur itu, kan? Itu dia kata tadbir, nak mengurus, bagaimana nak menguruskan. Ini lagi banyak perselisihan lah tentang hal yang macam ini, menggunakan teori inilah dan sebagainya, berdasarkan kepada pahaman masing-masing lah, ya. Tapi walau bagaimanapun, ya, politik bagaimanapun, maknanya dia kena rujuk kepada Quran dan hadis Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi yang 4 tadi itu, kan? Ini yang berkaitan, ini diingatkan kepada kita. Allah ingatkan, Nabi ingatkan kepada kita tentang persisihan pendapat ini. Jadi kalau kita hari ini, mungkin di negara kita, mungkin hari ini banyaklah persisihan pendapat macam-macam, kan? Jadi kalau dalam keadaan yang macam itu, jadi kita rasa ragu-ragu, kita rasa, orang kata ragu-ragu, maka kita kena balik kepada hak yang disebutkan tadi, ya, balik kepada pemerintah tadi, taat kepada pemerintah, dengar apa yang pemerintah. Jadi pemerintah bagi negara kita dalam keadaan ini, bagi negeri Selangor ni, iaitu jaiz lah pemerintah dia, dengar jaiz lah, taat kepada apa yang diarahkan oleh jaiz, berkaitan dengan akidah lah, berkaitan dengan akidah dan juga amalan ibadat, kan? Jadi ada amalan ibadat juga yang kadang-kadang bertentangan, yang boleh menyebabkan menjejaskan akidah. Kadang-kadang amalan tu kalau dilakukan dengan tidak menjejaskan akidah, maka itu tak ada menjadi masalah. Tapi kalau dia berlaku ibadat, itu dikatakan ibadat, ataupun kalau kita kata adat lah, maksudnya istilahnya adat. Bila sebut adat tu kebiasaan, kan? Dalam agama kebiasaan kita. Jadi kebiasaannya begitu, kalau bertentangan dengan agama,
ya, maka itu tertolaklah. Tertolaklah adat itu. Kalau dia tidak bertentangan dengan agama, maka teruskanlah, tak ada masalah, kan. Jadi ini hari ini banyaklah kadang-kadang ada orang nak tinggikan adat itu, ya, kebiasaan adat dia itu nak tinggikan, nak muliakan hingga meletakkan agama di belakang. Ini tak boleh lah. Itu agama menegah kepada kita, sebab agama kata rujuk kepada Quran dan hadis dan juga sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin, kan. Itu. Jadi kalau hari ini banyaklah perkara-perkara yang berlaku yang dikatakan sebut adat. Kalau dulu kita katakan bila bulan Ashura ni, ya, bila bulan, ya, bulan pergi ke haram ke apa, kan, pergi ke Tanjung Keling mandi kita dan sebagainya, kan, buang dosa dan sebagainya, itu benda yang khurafat lah, istilahnya khurafat tadi. Itu dia katakan dolalah, kan. Itu yang katakan sesat tu begitulah, bertentangan dengan apa yang agama atur. Tapi kalau agama atur itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kita, maka teruskanlah, tak ada masalah, kan. Itu. Okey, ya. Itu yang cerita tentang ikhtilaf, tentang perselisihan. Ini banyaklah hari ini perselisihan ini. Maka sebab itu kita kena jaiz, ya. Jaiz dia walaupun kita dengar kuliah di surau, di masjid dan sebagainya, tapi panduan jaiz mesti berdasarkan kepada mereka-mereka yang ada tauliah yang tertentu daripada jaiz. Sebab orang-orang yang dibenarkan oleh jaiz ini, maka diharapkan mereka ini akan menyampaikan benda-benda yang tidak boleh kita katakan bertentangan dengan apa yang dituntut oleh agama, oleh jaiz, oleh agama yang dikendalikan oleh jaiz, yang diketuai oleh sultan, iaitu pemerintah. Sultan dia pemerintah lah, pemerintah, kan. Kemudian bab yang kelima, perbincangan yang kelima, dia menceritakan tentang perlunya berpandukan kepada jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan kepimpinan khulafa ar-rasyidin, khalifah. Jadi maksudnya model, ya, model sebagai pembawa kepada perutusan ke arah untuk kesejahteraan umat, ya, ataupun kesejahteraan umat, kebahagiaan umat dunia dan akhirat, maka berpandukan kepada pimpinan jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang dibawa oleh orang lain, kan. Itu tolaklah orang lain. Kalau kita ni hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, ya. Jadi huraiannya dikatakan sebagaimana perlunya pedoman dalam perjalanan atau pelayaran untuk mengelakkan sesat barat, kita katakan, ya, untuk kita sesat, maka demikianlah pula perlunya berpandukan jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin tidak sesat. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dia menggunakan Al-Quran, ya, Al-Quran. Rasulullah SAW itu sendiri Al-Quran, kan. Sebab bila sahabat tanya Rasulullah, sahabat tanya Siti Khadijah, Aisyah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah, ya, khuluq Rasulullah ni bagaimana? Aisyah kata khuluquhu Al-Quran, akhlak dia itu Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu diterjemahkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata hari ini, apa kalau orang jual-jual barang tu nak dapatkan bukti-bukti mengatakan dia tu apa, testimoni ke istilahnya begitu, kan. Ni dia testimoninya, kan. Testimoninya, buktinya, kan, mengatakan ini Quran ni diri ni siapa dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Itu seorang pemimpin yang agung lah, dan juga sahabat-sahabat yang empat itu, ya, sahabat yang empat itu. Dia kata khulafa ar-rasyidin. Jadi perlu apa? Perlu kepada pimpinan mereka. Ya, kalau tak ada dalam masa ini, tak boleh rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuk kepada sahabat-sahabat. Ya, kalau tak boleh rujuk kepada sahabat-sahabat, mungkin sahabat yang lima, yang empat tak ada, maka kita kena rujuk kepada alim ulama, kan. Kalau hari ini dikatakan mufti, ya, yang menjadi ketua di sesebuah negeri, rujukkan kepada mufti, rujukkan kepada alim ulama. Sebab apa? Sebab ada hadis mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris kepada
para nabi-nabi. Jadi mereka lah yang layak untuk orang kata diikuti selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas khulafa ar-rasyidin yang 4 itu, kemudian ada lagi ulama-ulama sebelum tu, dikatakan at-tabi'in dan sebagainya. Dan kalau sampai hari ini kita panggil dia ulama lah, dan ulama yang tertinggi antara ulama yang di sebuah negara, yang sebuah negeri itu dikatakan mufti, dilantik sebagai ketua kepada ulama-ulama itu dikatakan mufti, kan. Jadi kita kena taat lah. Dan mufti itu di bawah siapa? Di bawah pemerintah, iaitu raja, bagi negeri kita. Jadi kita kena taat lah kepada pemerintah itu berdasarkan kepada apa yang disarankan dalam hadis kita, tapi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Boleh taat, tapi kalau bertentangan apa yang ada juga kadang-kadang dia kata ulama ulama yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh agama, itu pun maknanya dia dah dilarang lah. Tak bolehlah kita taat kepada mereka itu, kan. Ketika itu maka terbatallah taat yang dimaksudkan di sini, terbatal taat itu, tak boleh kita taat sebab tidak berpandukan kepada Quran dan hadis, kan. Kemudian itu dia katakan, jadi diingatkan dalam ni juga dia katakan bawaan hidup seseorang sehari-harian, hidup sehari-harian kita lebih-lebih lagi pada masa yang berlakunya pertelingkahan itu. Jadi kita kena berdasarkan kepada kehidupan, suasana yang ada pada hari itu, kan. Kena rujuk, macam kita kata istilahnya arak, kan. Arak zaman Rasulullah, arak lah, arak tu haram. Zaman moden ini tak ada arak ada juga, dah jelas lah arak tu. Tapi yang selain daripada arak, yang seumpamanya, macam kita katakan dadah, kan, itu boleh dikategorikan arak juga, sebab dia merosakkan akal fikiran manusia, kan. Ada arak tu, kan. Jadi itu pun mana perbahasan oleh ulama-ulama tadi mengatakan bahawa itu juga haram, kan. Jadi makna itu termasuklah suasana pada waktu itu suasana pada hari itu, kan. Bagaimana? Jadi pertelingkahan itu mesti dibincang dan disesuaikan dengan keadaan pada masa itu dan berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas itu hadis ini ditutupkan dengan hadis ini. Nabi kata penutupkan dengan hadis memberi amaran tentang berlakunya persengketaan di kalangan umat. Jadi akan berlaku, Nabi kata, persengketaan di kalangan umat. Ini kita nampaklah hari ini, daripada kalangan orang-orang yang berilmu pun kadang-kadang berlaku persengketaan, pergaduhan, Sedangkan kita tengok ulama-ulama dulu macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, mereka ni orang berilmu, tapi mereka berselisih pendapat juga, tapi taklah sampai perselisih pendapat itu menyebabkan mereka, kita katakan, putus hubungan, bergaduh, tidak respect antara satu dengan yang lain, tapi mereka meraihkan pendapat-pendapat mereka, pendapat-pendapat sahabat itu berdasarkan kepada ilmu yang ada kepada mereka, kan. Jadi mungkin ilmu itulah yang akan meninggikan kita ke arah untuk kita nak memahami tentang keadaan, perbezaan pendapat itu dapat diselesaikan. Setelah Nabi Muhammad, selepas dia kita memberi amaran, Nabi memberi amaran tentang berlakunya persihatan antara kalangan umatnya, baginda iringi pula dengan pesanan supaya mereka sentiasa berpegang ataupun berpandukan kepada jalannya, kan, berpandukan kepada jalannya. Jalan apa? Jalan yang Rasulullah bawa, sunnati, sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tadi jelas, dan sunnati, jalannya dan juga jalan khulafa ar-rasyidin yang 4, itu khulafa ar-rasyidin yang keempat. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW pesan kepada kita, dia kata pegang sungguh-sungguh, jangan lepas, pegang sungguh-sungguh, lepas. Kalau dengar cerita tuan guru kita dulu, tuan guru pondok, pegang macam pegang bara api tu, dia kata pegang arang bara api tu, pegang jangan lepas-lepas, kan, biar jadi arang tu dalam tangan, begitu, kan. Nak tunjuknya mengatakan bahawa tak boleh tolak Quran dan hadis, dan juga sunnah para sahabat itu. Begitu sekali ulama-ulama nak tegaskan kepada kita, berdasarkan kepada hadis ini. Itulah mafhum daripada hadis yang kita baca ini,
menjelaskan kepada kita tentang apa kehendak Rasulullah SAW kepada kita, iaitu yang pentingnya ialah takwa kepada Allah. Ringkas dia pesan takwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila orang takut ni, ya, dia bukan takut ketika dia nak mati je. Ketika dia belum mati pun dia dah takut dah, kan? Itu takut tu maksudnya takut tu. Kadang-kadang kita ni takut, ya, bila sampai dekat-dekat kita takut, kan? Tapi sebenarnya bila kita takut dalam keadaan sentiasa takut, maka ketika itu kita akan bersedia, kita akan melaksanakan apa yang sepatutnya kita lakukan. Takut ni, kan, kalau tak cukup minyak ni nanti kereta ni mati, contoh begitu, kan, pergi jauh ni takut, jadi maknanya top up tu minyak tu, pastikan minyak tu penuh dulu supaya tak terkendala dalam perjalanan itu. Takutnya begitulah. Itu juga kita takut ni bila-bila masa tak tentu. Kalau kita dah, kan, esok lusa ke tak tentu kita katakan, kan, begitu keadaannya. Jadi kalau kita rasa takut gitu, kita kena bersedia lah. Macam kereta tadi kita buang minyak, takut nanti dia mati kat jalan, kan, susah. Jadi begitu juga keadaan ini, kita kena bersedia. Jadi dari sudut ini, pahaman di sini, kita kena bersedia ke arah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takut itu dapat meningkatkan amal kita, bahkan amal kita itu bertambah dari masa ke semasa. Ya, mungkin dia kata akan tebus balik lah, kita katakan hak yang tinggal lama-lama tu tebus balik, kan, nak tebus balik. Mungkin yang selama-lamanya kita tak semayang, kan, masa muda-muda tu, kan, sekarang nak semayang balik, nak tebus balik tu, kan, ada ruang, kita gunalah ruang itu, kan, jangan tak guna ruang itu. Macam ada hadis sebut, kita rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu, kan. Di sebelum kita hidup sebelum mati. Yang last kita hidup sebelum mati. Ini masa kita hidup ni lah kita nak buat, kan. Bila kita dah sampai ke sana besok, dah tak boleh buat apa lagi dah, ya. Sampai sana besok kata qur rabbi irji'un, kata, akan kata di sana, ya, kami nak balik, kami nak beramal, kan. Tapi dah terlewat, tak boleh beramal lagi dah, kan. Itu yang dimaksudkan dengan sini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedialah kita ke arah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ibadat kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni bukan solat saja, ya. Ibadat ni kita duduk dalam majlis ini pun dikatakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas peluang ini, kan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-6 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.